Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah harap murid-murid semua sentiasa di bawah lindungan dan rahmat Allah hendaknya. Baik, untuk hari ini Ustazah akan mengajar murid-murid perkara akhlak. Perkara akhlak dan tasawuf. Baik murid-murid, sila buka muka surat 17. Buka muka surat 17, pelajaran 5. Untuk hari ini, Ustazah akan mengajar murid-murid tajuk tentang adab menziarahi jenazah dan kubur. Baik, adab menziarahi jenazah dan kubur. Bila sebut saja perkataan jenazah, perkataan kubur, mestilah kita akan tahu bahawasanya bila sahaja mendengar berita kematian, maka dengan ini umat Islam wajib menguruskan jenazah tersebut dengan segera, iaitu dengan memandikan, mengkafankan, menyembahyangkan dan mengkebumikan. Baik, 4 perkara ini mestilah dilaksanakan, mestilah dilakukan oleh orang yang masih hidup bila berlaku sesuatu kematian. Baik. Kita lihat hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah yang berbunyi, Man shalla ala janazah walam yatba'ha falahu qiratun fa in tabi'aha falahu qiratan. Qil wa mal qiratan, qala asgharuhuma mislu Uhud. Hadis riwayat Muslim yang bermaksud, sesiapa yang menyembahyangkan jenazah tetapi tidak mengiringinya ke kubur, maka dia mendapat pahala 1 qiraat. 1 qiraat. Akan tetapi jika dia mengiringi jenazah tadi ke kubur, maka mendapat pahala 2 qiraat. 2 qiraat. Lalu ditanya, apa maksud 2 qiraat? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, paling kecil pun seperti gunung Uhud. Itu dia maksud hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Maksudnya dekat sini jelas bahawasanya bila menguruskan sesuatu kematian, setelah dimandikan, setelah disembahyangkan, setelah dikafankan, kemudian dikebumikan, kata Rasulullah, kalau kita menyembahyangkan jenazah tetapi kita tidak mengiringinya sampai ke tanah perkuburan, kita akan mendapat 1 pahala. Tapi kalau kita menyembahyangkan, mengiringi jenazah ke kubur, maka kita akan dapat 2 pahala. Maksud Nabi kat sini 2 pahala tu ialah seperti gunung Uhud. Jadi bila sebut gunung Uhud ni, bila kita bayangkan sesuatu yang sangat besar. Sesuatu sangat besar, bermakna Nabi kata kalau kita uruskan jenazah sampai ke tanah perkuburan, pahalanya sangatlah besar. Seperti gunung Uhud. Awak boleh bayangkan macam mana gunung Uhud tu besarnya. Begitulah pahala yang akan diperolehi bagi orang yang menguruskan jenazah sampailah ke tanah perkuburan. Baik. Jelas ya murid-murid? Kalau jelas, kita teruskan dengan muka surat yang seterusnya, iaitu muka surat 18. Kita lihat pada tajuk pengertian jenazah. Pengertian jenazah. Muka surat 18, kita lihat apakah pengertian jenazah. Jenazah ialah
orang Islam yang meninggal dunia. Orang Islam yang meninggal dunia sama ada lelaki atau perempuan. Murid-murid pastinya sudah faham ya. Bila sebut jenazah saja, murid-murid mesti tahu. Orang yang telah meninggal dunia, tak kiralah lelaki ke, perempuan ke, tua ke, muda ke. Bila meninggal saja, maka akan disebut jenazah. Okey, baik. Itu maksud jenazah tadi ya. Jelas ya murid-murid? Okey, kita teruskan dengan tajuk yang seterusnya, iaitu adab-adab menziarahi jenazah. Okey, adab-adab menziarahi jenazah. Okey, bila kita dengar sahaja sesuatu kematian berlaku, maka kita diharuskan untuk menziarahi jenazah tersebut. Tetapi apabila hendak pergi menziarahi jenazah, kita mestilah ikut adab-adab yang telah diajarkan kepada kita. Okey, baik, dekat sini ada 5 adab-adab ketika menziarahi jenazah. Okey, baik, kita lihat apakah dia 5 perkara tersebut. Okey, seseorang yang ingin menziarahi jenazah hendaklah menjaga adab-adab berikut. Okey, baik. Yang pertama, hendaklah memakai pakaian yang menutup aurat. Baik, hendaklah memakai pakaian yang menutup aurat. Kalau lelaki, pakailah pakaian yang sesuai. Begitu juga dengan perempuan, mestilah menutup aurat. Okey. Ustazah harap awak faham ya. Bila sebut saja menutup aurat, awak mesti semua dah faham dan dah tahu. Okey, itu yang pertama. Okey, yang kedua, mengucap takziah kepada keluarga si mati. Okey, mengucapkan takziah kepada keluarga si mati. Okey. Yang ketiga, memperbanyakkan membaca Al-Quran dan mendoakan jenazah. Okey. Bila menziarahi jenazah, kita banyakkan berzikir, banyakkan berselawat, baca ayat-ayat Al-Quran, doakan kebaikan untuk jenazah ya. Elakkan daripada bercakap-cakap perkara yang lara atau perkara yang tidak sesuai ketika menziarahi jenazah. Okey. Kemudian ucapkanlah zikir. Zikir apabila berlaku kematian atau musibah. Apa zikirnya? Yang biasa awak dengar. Okey. Iaitu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Okey. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maksudnya, sesungguhnya dari Allah kami datang dan kepadanya jualah kami kembali. Okey. Okey, baik. Syarat yang keempat, bukan syarat ni, adab. Adab yang keempat ialah solat jenazah berjemaah. Bila saja selesai jenazah tersebut dimandikan, dikapankan, okey, bila tiba sampai nak sembahyangkan jenazah tersebut, eloklah dilakukan secara berjemaah. Okey. Kemudian adab yang kelima pula, adab yang kelima ialah membantu menyediakan makanan kepada keluarga yang ditimpa kematian dan sebaiknya dilakukan oleh jiran-jiran terdekat. Okey, maksudnya dekat sini, kalau katalah jiran kita, ahli keluarga jiran kita yang meninggal, maka kita sebagai jiran mestilah membantu keluarga jiran kita yang dalam kesusahan tadi. Contohnya kita sediakan makanan untuknya. Okey. Supaya dia rasa macam mengurangkan sedikit rasa kesedihan lah. Okey. Okey, itu dia 5 adab-adab menziarahi jenazah. Baik. Faham ya murid-murid?
Okey, Ustazah teruskan dengan adab menziarahi kubur. Okey, adab menziarahi kubur. Okey, bila dah selesai semua urusan pada jenazah tadi, dah dimandikan, dah dikafankan, kemudian dah disembahyangkan, maka urusan yang terakhir ialah urusan mengkebumikan jenazah tersebut. Okey, apabila kita hendak menziarahi kubur, ada beberapa adab yang perlu kita ikuti. Okey, ada beberapa adab yang perlu kita ikuti ketika menziarahi kubur. Okey, baik. Murid-murid boleh lihat ya muka surat 18 dan juga muka surat 19. Okey, di situ ada 9 perkara adab menziarahi kubur. Okey, baik. Kita lihat satu persatu. Bagi memenuhi tuntutan menziarahi kubur, hendaklah kita menuruti beberapa adab seperti berikut. Okey, yang pertama, hendaklah bersih daripada hadas. Pastikan diri kita bersih daripada segala hadas. Waktu itulah, waktu nak pergi menziarah kubur. Okey. Kemudian yang kedua, memberi salam kepada ahli kubur. Bila sahaja sampai di tanah perkuburan, sebelum sahaja kita melangkah masuk ke tanah perkuburan, maka kita kenalah beri salam. Beri salam kepada ahli kubur. Apa contoh salamnya? Okey, baik. Contoh salamnya ialah Assalamualaikum ya ahli kubur. Okey, Assalamualaikum ya ahli kubur. Okey, itu contoh ya. Okey, baik. Yang ketiga, memakai pakaian yang menutup aurat. Okey, memakai pakaian yang menutup aurat. Tak kiralah lelaki atau perempuan. Okey, adab yang keempat pula, membaca Al-Quran untuk ahli kubur. Okey, kita sedekahkanlah Al-Fatihah untuk ahli-ahli kubur ya. Okey, yang kelima, berdiri bertentangan muka si mati dan memberi salam secara khusus. Okey. Yang keenam, tidak melangkah atau duduk di atas kubur. Jangan sesekali kita melangkah kubur-kubur yang ada dekat tanah perkuburan tu ataupun duduk di atas kubur tersebut. Ini sangat-sangat tidak sopan dan tidak baik. Okey, adab yang ketujuh pula, tidak berbual kosong. Jangan seronok pula pergi ke tanah perkuburan. Sepatutnya kita mesti merasai kesedihan orang yang ditimpa musibah. Bukan kita bersuka-suka, bukan kita bergelak-gelak ya. Okey, kita sepatutnya merasa insaf. Sesungguhnya kematian itu adalah pasti. Semua orang akan merasai mati. Sebab tu kita tak boleh rasa seronok ataupun nak berbual-bual kosong di tanah perkuburan. Okey, seterusnya yang ke-8, adab yang ke-8 ialah menjaga kebersihan tanah perkuburan. Maksudnya kalau pergi menziarahi tanah perkuburan, kita janganlah membuang sampah merata-rata dan sebagainya lah. Okey, yang ke-9, tidak melakukan perkara keji dan mungkar seperti menghisap rokok, buang air kecil dan lain-lain di tanah perkuburan. Okey, baik. Murid-murid faham ya? Okey, itu dia 9 adab menziarahi tanah perkuburan. Sesungguhnya kita sebagai orang Islam, kita perlu mematuhi ataupun perlu mengikuti adab-adab yang telah diajarkan kepada kita, sama ada masa menziarahi jenazah ataupun
semasa pergi menziarahi ke tanah perkuburan. Baik ya murid-murid, Ustazah harap murid-murid faham dan jelas tentang tajuk yang kita belajar pada hari ini, iaitu adab menziarahi jenazah dan juga kubur. Baik, Ustazah rasa untuk tajuk adab menziarahi jenazah dan kubur ni, Ustazah ajar setakat adab menziarahi kubur. Untuk tajuk yang seterusnya, nanti Ustazah akan ajar bila sampai pada perkara ni, perkara akhlak ni pada hari berikutnya, insya-Allah. Okey, baik. Ustazah rasa cukup untuk hari ini. Insya-Allah kita akan jumpa lagi pada hari yang lain. Baik, Ustazah sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.